Macam tak ada je. Okey, boleh mulalah. Slide-nya. Oh, Assalamualaikum dulu. Slide-nya tak nampak ni nak cakap. Share slide. Share window lah. Okey, nampak slide? Okey, nampak. Ya, Okey, boleh mula ke? Boleh lah. Boleh. Okey, boleh tengok ke partisipan, ada berapa partisipan? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita akan webinar iaitu bersama dengan Puan Zain binti Reta sebagai penceramah daripada PTSN. Okey. Okey, untuk keperluan latihan kita pada pagi ini, apa yang perlu ada oleh semua peserta iaitu komputer dan laptop, capaian internet yang stabil, dan sila hadir sebelum webinar bermula untuk mengelakkan masalah teknikal yang berlaku. Okey. Okey, seterusnya. Okey, peringatan mesra kepada semua peserta. Okey, jika terdapat pertanyaan, boleh diajukan di ruangan YouTube live chat. Moderator akan cuba jawab dari masa ke semasa. Okey, link ada disertakan pada banner tadi. Okey, sesi Q&A juga akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi webinar. Link kehadiran akan diberi pada akhir webinar. Sila tidak berkongsi link tersebut pada mana-mana media atau kepada rakan lain yang tidak hadir. Link kehadiran akan dibuka sejam sahaja selepas sesi webinar tamat. Jadi pastikan untuk isi link tu sejam, paling lambat sejam daripada waktu habis. Okey. Okey, sijil e-cert akan dijanakan pada laman ecert.my. Okey, kod download e-cert akan diberikan pada Telegram yang disertakan seperti di paparan. Okey, selepas iaitu pada selepas 48 jam sesi webinar. Sijil boleh di-download pada laman ecert.my. Okey, saya persilakan Puan Zain untuk mulakan sesi webinar kita pada pagi ini. Okey, terima kasih Dr. Hairunisa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni kita akan belajar berkenaan screen recording using Microsoft PowerPoint. Ini merupakan webinar yang ke-11, webinar PTSN yang ke-11. Okey, keperluan yang kita perlu ada adalah kita nak edit guna Microsoft PowerPoint. Contoh, sekarang ni nampak skrin tak? Nampak skrin? Tak nampak? Tak nampak. Okey. Okey. Okey, ni contoh PowerPoint. Saya buka new. Okey, pencara-pencara memang dah tak asing lah, memang menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi inilah tujuannya hari ni, saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat screen recording guna PowerPoint. Okey, pada menu atas ni, file home insert, di new slide ni paling hujung sekali, screen recording. Inilah objektif kita hari ni. Kita nak tahu macam mana buat screen recording. Okey, jadi di samping nak buat screen recording ni, saya kena ajar sesuatu lah. Okey, contohnya hari ni saya nak ajar buat poster. Seperti yang saya buat sebelum ni. Poster ni saya buat guna PowerPoint. PowerPoint sahaja. Okey, kita mula recording.
tekan recording ni, ada record, kita kena select area. Area mana yang kita nak record. Contoh area yang ini, kita select, kita record lah. Record select audio, tengok ada audio ke tak. Okay, kita tekan record. Okay, kita boleh tekan shift Q untuk stop lah. Contoh shift Q untuk stop. Okey, contoh saya pergi slide lain. Okey, hari ni saya nak ajar macam mana buat poster guna PowerPoint. Okey, macam biasa kita insert picture. Okey. Okey, saya ambil ni. Okey. Nampak ni gambar PowerPoint dengan gambar saya ni? Okey. Contoh gambar ni saya nak sekarang ni dalam skrin ni yang kita nak record lah, nak screen kan. Okey. Saya nak edit gambar ni, tak nak gambar latar belakang. Tak nak gambar latar belakang. Double click. Saya double click. Tak boleh pula. Okey, tak boleh pula Saya nak guna editing pada format ni, format picture. Okey. Maknanya bila kita insert gambar macam ini, editing gambar semasa recording kita tak boleh gunakan sebab kita dah guna insert screen tadi. Screen recording. Tapi kalau kita ada slide yang dah siap, contoh macam ini, slide dah siap, kita cakap lah sekarang ni sedang direkodkan. Contoh keperluan latihan komputer laptop, capaian internet yang stabil, sudah hadir sebelum webinar bermula. Jadi dia akan direkodkan. Okay, saya tekan shift Q. Okay, dia akan save. Okay, contoh dekat desktop. Okay, want to close. Yes, Okay. Tutup pula PowerPoint tadi. Balik. Sekarang nampak ni kan, nampak screen desktop tadi kan? Betul tak? Betul tak? Sekarang ni nampak ni kan? Hello? Sekarang ni nampak slide PowerPoint kan? Tadi nampak desktop kan? Okay, kita insert, kita masuk file tadi. Insert, kita masuk video from PC. Kita pergi dekat desktop tadi. Bukan video kat mana tadi? Video on my PC, tak keluar pula desktop. Okay, saya buat balik semula. Tadi open. Ok,
Okey, tadi tak jumpa file dia, saya bawa balik semula. Insert, okey, screen recording. Okey, kita select screen yang kita nak record. Lepas tu kita cakap, kita record. Okey, dah mula. Jadi kita cakap lah apa teks yang kita nak bercakap. Lepas tu kita Ctrl Q. Okay, no, if you want to close, no. Ctrl Q, yes. Hilang PowerPoint dia. Screen recording. Oh. Okey, screen recording ni dia tak boleh, katakan kita ada buat editing melalui menggunakan PowerPoint, dia bila kita aktifkan insert ni kita tak boleh gunakan bila kita aktifkan screen recording ni, menu-menu editing selain daripada dekat design, dekat format, kita tak boleh gunakan. Maknanya kita guna screen recording saja. Jadi kena dah ada slide yang dah siap lah. Slide dah siap. Okay, screen recording. Lepas tu ni slide yang dah siap. Okay, kita select area. Lepas tu record. Record, lepas tu kita bercakap lah macam ni. Okay, hari ni kita ada poster berkenaan webinar topik hari ni, screen recording. Okay, lepas tu kita Ctrl Q. Stop tadi. Shift Q. Sekejap tak berlaku apa-apa. Shift. Presentation. Okey, kita akan pergi ke desktop. Ada webinar. Oh, dia dalam bentuk PowerPoint. Okey, save. No. Tadi shift Q kan? Nak stopkan dia. Hang pula ke apa berlaku? Tak ada apa-apa berlaku ni. Q. Tak cuba. Boleh tak yang lain cuba buat benda yang sama? Shift Q. Macam hang. Boleh tak? Ada yang lain cuba buat benda sama, jadi tak?
Okey, sekarang nampak. Ni kita buat semula ya. Tadi macam apa? Kita ni hang. Okey, insert screen recording. Okey, kita record. Okey. Key shift Q. Okey, kita beritahu ni kita stop. Okey, ataupun kita tak mouse kat atas ni, kita stop. Okey, baru jadi. Jadi dia akan keluar paparan macam gini. Lepas tu kita boleh play semula kita punya video. Okay, lepas tu kita boleh edit lah kita punya slide ni. Video ni kita boleh paste lah dekat sini. Okay, boleh tak? Sampai sini dulu. Okay, bila kita aktifkan insert ni, kita tekan screen recording, dia akan minta kita select area, kita tekan record. Kita tekan record. Jadi bila kita aktifkan screen recording ni, kita sebenarnya tak boleh buat editing apa-apa di dalam PowerPoint lah. Yang lain ni dia tak akan aktif. Jadi kita kena siapkan slide kita. Contoh slide yang dah siap macam ini. Kita screen recording, kita akan cakap, dia akan record apa yang kita buat ni. Okay, bila dia dah record, kita save kat desktop tadi, dia akan simpan terus dalam PowerPoint macam ni. Kita boleh play semula. Kita boleh share semula. Jadi ada nak tanya tak sampai sini, sampai screen recording sahaja ni? Ada nak tanya? Faham Okey, contoh yang ini saya nak pindahkan ke slide yang ini. New slide. Okey, bila saya playkan PowerPoint ni, dia akan jadi video lah. Dengar tak suara? Suara slide. Okey, kita play balik. Okey, jadi dia jadi macam inilah, jadi satu video dalam slide. Okey, dah berjaya lah kita punya screen recording ni tadi. Okey, bila kita dah siap kita punya slide semua ni, kita nak save. Okey, kita nak save dalam bentuk PowerPoint ataupun kita nak save dalam bentuk video. Kita pulang lah. Okey, cara nak save macam biasa, save as. Okey, kita browse ataupun kita boleh export. Okey, export. Nampak tak ni? Export. Nampak tak screen export? Nampak screen export tak? Hello, dengar tak? Hello? Hello, dengar tak? Anis, dengar tak? Dengar Kak. Nampak tak ni PowerPoint punya export ni? Nampak? Nampak? Okey, kita nak save, biasa kita file save kan? Tapi kita nak export.
Okay, kenapa kita nak export? Sebab kita nak tukarkan PowerPoint tu dalam bentuk ni. Ada 5 jenis bentuk export. Yang pertama PDF, kedua video, yang ketiga CD, yang keempat create handout, yang kelimanya change type. Okay, type apa? Kita boleh pilih lah. Okay, disebabkan PowerPoint hari ni kita ada video, PDF tak sesuai lah. Kita kena pilih create a video. CD pun boleh kalau kita nak simpan slide hari ni yang kita buat screen recording ni dalam CD pun boleh. Okay, yang keempat adalah create handout. Ini Word lah, tak ada video, tak sesuai. Ataupun pilih type apa yang kita nak buat. Contoh kita nak save dalam bentuk PowerPoint saja ataupun PowerPoint show pun boleh. Jadi untuk screen recording ni sesuai. Yang pertama create video, yang kedua bentuk CD, yang ketiga jenis type ni, nak PowerPoint juga, PowerPoint show ataupun apa, presentation. 1, 2, 3 untuk type ni boleh. Yang ni video dengan CD. Okay? Contoh saya nak jadikan dia sebagai video. Okay. Save as video. Kita pilih quality type dia. Kita nak quality jenis apa? Besar ke kecil? Okay, kalau kita nak file kita besar 1440 kali 1080, dia jadi besar dan dia akan jadi berat lah. Bila pelajar download, file tu akan jadi besar, berat dan perlukan data yang banyak. Jadi kalau nak internet quality iaitu dalam web, kita pilih nombor 2, medium, 960 kali 720. Ataupun kita tak nak berat sangat, nanti kalau kita share melalui telefon slow, kita pilih low quality lah. Saya cuba yang tengah-tengah, 960 720. Okey, yang ini adalah record timing narration. Kita nak ada suara ke tak nak? Tadi ada suara kan, jadi kita tak pilih lah. Okey, yang ini second spend on each slide. Okey, satu slide dia dah defaultkan 5 second. Kalau kita nak lebih atau kurang, kita boleh ubah. Satu slide 5 second. Okay, kita create. Tadi saya cakap kat sini tak sampai 5 second, jadi suara kita tak akan terpotong. Okay, saya create. Letak kat desktop. Okay, kita cuba buka file yang kita dah record tadi. Okay, ni slide yang telah divideokan. Tadi slide 1, slide 2. Okay, ni lebih kurang 5 second 0.5 saat Dengar tak suara? Suara slide. Tak dengar suara slide. Minta peserta mutekan suara kalau tak ada nak gunakan mikrofon, sebab ada dengar suara bercakap-cakap kat belakang. Okey. Ini dalam maknanya slide kita simpan dalam bentuk video yang telah kita buat screen recording tadi. Okey, boleh. Ada yang nak tanya tak setakat tu? Itu PowerPoint kita save ke video Itu PowerPoint kita save ke video. Ada nak tanya tak? Senang sangat boleh buat ke?
Senang kan? Boleh tak? Boleh saya teruskan lagi? Okay, ada pertanyaan daripada peserta. Kalau ada apa-apa yang tertinggal ataupun kurang faham, boleh ajukan kepada penceramah kita. Okay. Okay, boleh kita lanjutkan Puan Zain. Okay. Ini contoh screen recording. Disebabkan apa tu, bila kita aktifkan skrin ni, semua apa PowerPoint lain, contoh saya dah buat screen recording ni, kita bukan hanya record screen PowerPoint, kita juga boleh record website lain. Contoh saya buka website lain. Okey, contoh saya buka website lain, canva.com. Saya pun boleh ceritakan berkenaan dengan website ni. Contoh di canva.com ni kita boleh tengok template-template poster. Jadi direkodkan poster, presentation, invitation, kita boleh bercakap lah, maknanya suara kita direkodkan juga. Kalau tak, kita stop. Okey, suara ni dalam PowerPoint ni direkodkan. Kalau ada bunyi-bunyi kat belakang pun direkodkan. Contoh suara nyaring, bunyi telefon, deringan telefon. Kalau kita rakam di rumah bunyi ayam ke, direkodkan sekali. Jadi kena sediakan persekitaran yang senyap lah untuk kita buat rekod ni. Okey, dah sudah tu kita boleh stop lah. Stop recording kita. Dia akan pastekan dekat slide ni. Boleh dengar tak slide? Boleh dengar tak slide ni punya suara? Slide ni punya suara boleh dengar? Macam tak dengar. Tak dengar, nampak pergerakan dia. Ke sebab jauh sangat? Sebab saya tengah pakai headphone. Betul. Headphone ni adalah suara. Maknanya kena buka headphone ni, kena buka baru nampak. Maknanya ada suara sebenarnya. Bukan hanya pergerakan video je. Saya boleh dengar sebab saya pakai headphone. Yang lain-lain tu boleh cuba nanti rakam, memang ada suara. Memang ada suara dekat slide ni. Okey, ni screen recording ni maknanya bila kita buat screen recording untuk slide ni kan, kita insert, tekan screen recording, automatik PowerPoint ni akan tutup. Okey, saya buat lagi sekali screen recording. Okey, saya buka PowerPoint lain. Saya nak edit PowerPoint kedua. Okey, PowerPoint kedua boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh, PowerPoint kedua pun tak boleh. Jadi kena edit, kena ceritakan slide yang dah siap ataupun website yang dah ada. Contoh saya nak cerita pasal Canva. Okey, Canva saya boleh adjust tak dia punya screen ni? Screen layout ni, select area ni tak boleh ubah lagi. Select area ni masa mula-mula je kita setkan. Okey, contoh nak ajar Canva ni, add page, add new page. Okey, kita guna template, kita edit. Kan,
Kita edit, okey, kita edit. Lepas tu sebab skrin ni dah terkeluar tadi. Okey, kita stop lah kejap. Oh, ni saya tak rekod lagi. Boleh select area lagi sekali Okey, nak besar. Okey, kita select audio, record. Okey, lagi sekali untuk website. Okey, saya tunjukkan saya masuk website Canva. Saya pilih template. Tadi new, template. Kita ubah teks. Kemudian kita save. Contoh save PNG. Suara penceramah tak dengar ke memang tak bercakap? Suara kat sini memang tak dengar ke? Ya itulah, macam tak dengar juga.
Hello, testing. Okay, dengar. Dengar? Okay. Hello, dengar? Okay. Tadi baik bila screen recording. Okay, nampak slide Dengar kan? Okay, boleh tadi screen recording PowerPoint. Sebab kita tengah buka PowerPoint, kita buat screen recording. Lepas tu dalam masa yang sama kita buka Microsoft Teams. Guna juga webcam dengan audio, jadi dia konflik dia konflik sikit. Kalau buat sendiri saya rasa tak ada masalah. Kita buat PowerPoint je dengan webcam. Dengar kan? Kalau keadaan biasa kita buat record PowerPoint, kita record je cakap, lepas tu dia rekodkan, dia terus masuk PowerPoint lah. Jadi dia tak hang macam ni lah. Ini gambaran gambaran umum berkenaan dengan screen recording. Ya, ada nak tanya lagi tak? Ada nak tanya? Okay, ada soalan? Tak ada. Okey, bila kita dah edit video dalam bentuk kita dah edit slide dalam bentuk video. Ni videonya. Okey, kita dengar ni contoh kita punya video tu kita nak trim. Kita nak trim ataupun suara kita tengah cakap-cakap untuk slide pertama ni terputus. Suara kita terputus, dia dah pergi ke slide 2. Maknanya waktu kita buat rakaman tu tadi waktu kita save as tadi tu, ulang balik. Waktu kita save as tadi tu masa yang diperuntukkan untuk slide tu tak cukup Contoh tadi kita export bentuk video ni, seconds spend on each slide. Kalau kita cakap lebih daripada 5 second, perkataan kita selepas 5 second akan terputus di dalam video. Boleh? Bila kita cakap lebih 5 second, suara kita yang lebih 5 second tu, slide tu akan pergi ke slide berikutnya. Ni contoh video tadi. Okay, ini slide 1. Slide 1. Okay, dia dah pergi slide 2. Okay, kalau kita cakap tu terlebih, maknanya kita kena adjust tadi tu dekat save as script video tu, adjust masa tu sampai dia suara kita bercakap tu dengan slide tu kena pada waktu dia. Ini slide 1. Okay, dia pergi slide 2 pula. Okay, slide 2 kita cakap. Okay, dia dah pergi slide 3. Ini slide 3. Dia default sebanyak 5 saat 5 saat. Okey, slide 3. Okey, slide 4. Jadi kita kena pandai bajet kita punya masa tu ikut slide tadi. Ataupun bila kita save project tu, adjust masa dekat situ. Ni penting juga lah dekat sini. Adjust masa, maknanya kita dah buat record, kena adjust masa sampai suara kita tu betul-betul masuk ikut slide. Boleh tak? Boleh tak sampai sini? Okay. Sebabnya dalam PowerPoint kita tak boleh adjust
suara tu ikut gambar, dia dah setkan berapa minit, berapa second setiap slide. Jadi suara kita yang kita kena adjust, jangan terlebih mahal. Kita adjust kat sini. Kita klik video, dia akan jadi inilah video contoh ni, share di desktop Okey. Itu setakat hari ni screen recording. Ada nak tanya? Okey, dibuka untuk pertanyaan. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun termis apa-apa tadi, boleh tanya kepada penceramah kita. Tidak terus. Okey, ada yang tanya kenapa bila saya klik screen recording paparan PowerPoint saya automatic minimize. Okey, seperti saya cakap tadi, saya ada dua PowerPoint ni. Ini adalah PowerPoint yang saya nak screen recording. Okey, PowerPoint yang pertama. Dekat file ni, dekat insert, kat hujung ni screen recording. Bila kita klik screen recording, PowerPoint ni akan minimize. Okey, saya ada lagi satu slide PowerPoint yang kedua. Okey, jadi saya akan recordkan slide yang ini. Ini nota kita yang kita nak cakap tadi tu, nak present dengan student tadi. Jadi dia akan record yang ini. Ataupun kita tak nak record PowerPoint ni, kita nak record web. Saya ada web Canva ni. Okay, saya editing kat sini, nak ajar student buat editing. Dia akan recordkan kita dekat sini, yang kita select area tadi tu. Maknanya bukan di slide yang pertama, kita buat screen recording. Okay, bila kita dah sudah tadi, stop, save as tadi, dia terus paste kat sini. Ini adalah yang kita dah record tadi lah. Bukan dia record slide kita sekarang ni, dia record slide yang kedua, PowerPoint yang kedua ataupun website di luar PowerPoint. Okay, jawab. Ada lagi dalam YouTube ke? Okay, boleh. Puan moderator kita, ada apa-apa tak pertanyaan yang ditanya oleh peserta? Tak ada Nazura, Zuraini, tak ada Okey, kalau tak ada, saya nak concludekan apa yang kita belajar hari ni. Okey, dalam education.microsoft.com okey, ada juga topik ni, flip instruction. Topik dia bertajuk okey, ni dia. Flip cari topik dia yang mana satu. Okey. Tuan-puan boleh masuk di bawah education.microsoft. Okey, pergi dekat training courses ni. Okey, type PowerPoint recorder. Okey, sebab saya dah buka ni, okay, boleh pergi dekat courses ni, type PowerPoint recorder. Mana tadi? Okey, PowerPoint recorder. Okey, enter. Tak ada PowerPoint. Okey, type PowerPoint. Okey, type power. Okey, type power akan keluar course lah, power dalam Microsoft. Klik flip instruction with PowerPoint recorder. Okey, topik hari ni. Ini nota dia lah, kalau ada yang tanya nota, dah ada dah dalam education.microsoft. Boleh sign in, guna Gmail boleh, guna ptsn.edu boleh.
Dengar nampak ni? Okay, nampak. Nampak Microsoft Education Center ni. Okay, bila dah sign in, kita boleh complete course. Okay, hari ni kita akan dapat 500 point. Kita akan dapat cert atau badge Okay, learning objective, kita understand principle of flipped learning, how to implement into your classroom. Okay, learn how PowerPoint recorder and to create flip lesson, build a flip lesson to use with your student. Okay, boleh join ni course ni, ada perkataan join. Macam saya dah pernah join, saya resume je. Okay, boleh baca lah ni nota. Introduction, flip, instruction to PowerPoint, recorder. Macam mana nak getting start okay, macam mana nak guna PowerPoint recorder. Yang tadi saya ajar screen recorder kan, ada lagi audio dengan video. Pun video. Okay, ada ink, ada ink king in flip lesson. Ini ada ink, cara nak letakkan apa? Ink dalam PowerPoint recorder. Kita boleh letak support content, okay, assessment. Okay, boleh go through kemudian. Okay, sharing, flip lesson lah. Okay, ini dah akhir tadi, kita export to video. Lepas tu kita boleh save dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PowerPoint presentation ataupun dalam bentuk PowerPoint biasa. Kalau video dia slideshow je, slide video. Okay. Tapi kalau kita save dalam PowerPoint, katakan kita ada quiz, kita buat soalan quiz dalam PowerPoint tu, maknanya selain daripada buat screen recording tadi, kita boleh view dalam PowerPoint dalam bentuk quiz juga. Okay. Lepas tu export as video button Okay, dalam Microsoft selain daripada tadi video PowerPoint, kita boleh publish dalam stream. Stream ni di bawah Office 365. Dia macam YouTube. Kita boleh masuk stream, dia share video terus di dalam stream lah. Dia seperti YouTube, web page untuk video. Okay, lepas tu hari ni saya nak semua jawab semua jawab soalan quiz untuk membolehkan dapat sijil lah ataupun badge. Okay, quiz ni perlu lulus 80% untuk pass. Okay, boleh kita buat quiz sekarang ni. Boleh Boleh nampak kan tadi slide ni quiz. Okay, question 1, a flipped class is one that, okay, boleh tolong tak jawab. Invert a typical cycle of content, acquisition and application, require student to complete assessment outside of class, involve student learning some of their content independently and some of the content in the classroom setting with their teacher. None of the above. Apa agaknya jawapan dia? Flip classroom. None. Nombor 3 kot. Nombor 3 agaknya. Okay, kita cuba submit. Tidak. Invert jawapan dia ni, invert a typical cycle content, acquisition and application. Okay, next. Flip instruction with PowerPoint recorder. Flip instruction only work for math teacher. Ya ke? Okay, letak true. False. Salah juga. False math. Math teacher. Boleh juga lain. Boleh lain juga kan? Okay, mana pelbagai. Ajar pendidikan seni. Okay. Question 3. Flip learning can only occur when students have access to the technology at home. True or false? True. Okay, cuba true. Salah semua. False. Siapa je aku?
Okay, next. Tak apa, quiz ni kita boleh jawab lagi sampai dapat best Okay, question tahu 4. dah jawapan dia. The benefit of flip The benefit of flip learning include Okay, flip learning include all student, teacher can call student understanding and deeper level. It open to door of your classroom. It preserve the instruction time. Betul kot. Pastikanlah semua betul. Okay, betul. Baru betul. Okay, question 5. When you start to flip classroom, select all that apply. Apa yang apply, you do not have to plan carefully which lesson you will flip. If you tak plan. Okay. Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Think about where in the unit flipping make the most sense. You must create a video for every lesson you plan to teach. Think about necessary. Think about what content student need to have before your class assignment. Okay, yes. Lagi. Think about unit flipping on the motion. Okay, tick je lah. Create mesti ke? You must create a video. Tak. Okay. Okay juga, mungkin tak. Okay, kita cuba. Maknanya video tak semestinya tak buat semestinya perlu. Buat kelas lah. Yang lain-lain ni perlu kan. Okay, next. Okay, best practice recommend that you limit your video content tu. Okay, berapa minit video yang best practice lah di dalam PDP. Okay, biasanya video tak perlu panjang, dalam satu slide tu ataupun satu presentation tu dalam 3 minit 3 minit. Lepas 3 minit pelajar dah boring. Jadi kita pecahkan kita punya video tu lain-lain duration lah. Contoh kita pecahkan satu topik tu ada subtopik 1 3 minit, subtopik 2 3 minit berikutnya salah 3 hingga 15. Dia di antara sebenarnya 3 hingga 4 minit lebih kurang gitu. Dia tak adalah fix 1 minit kan, macam ringkas sangat. Okay, quiz 7. When you build the PowerPoint you will use to create your video lesson, build it just like you would if you were presenting to material face to face. Okay, true ke tak? True kot. Okay, maknanya kalau ada bahan tu kita kena tunjukkan dalam video lah, seperti dalam face to face kan. Kalau ada hands on, kita tunjukkan video tu ada hands on tersebut lah bukan hanya cerita dalam slide sahaja. Okay, it's good to use lot of transition and animation in your PowerPoint. Okay, ini interaktif lah untuk menarik. Salah. A lot. Okay, keyword dia a lot. Terlalu banyak animation pun tak bagus juga. Terlalu kan, jadi banyak terganggu, dipanggil gangguan jadi jawapan dia tak semestinya false. PowerPoint recorder allow you to select all that apply, record your slideshow, narrating each slide and annotating the slide with inking. Okay, tadi ada pen kalau tengok kat sini ada pen dia. Insert screenshot, insert screen recording, add supporting content interactive, add quiz. Okay, tadi recording, kita boleh buat ni screenshot tak? Kita buat screen recording sebenarnya. Lepas tu interaktif, kita boleh masukkan interaktif, tapi interaktif tu dah dibuat sebelum kita buat screen recording. Add question, boleh ke tak? Dia sebenarnya semasa tak boleh, tapi kalau kita dah siapkan masuk soalan quiz kat situ, boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh, semua boleh. Maknanya kita dah siap-siap masuk soalan quiz, masuk interaktif, kemudian baru kita buat screen recording. Boleh.
Semua di sini boleh. You can insert a form into PowerPoint to student to complete. Okay, kita boleh masukkan form tak? Boleh. Okay, kita boleh import form, Microsoft Form ke dalam PowerPoint. Saya tak tunjuk tadi Boleh tengoklah kat sini. Boleh tengok dekat sini. Tak ada tunjukkan. Dekat sini. Adding support content interactive. Macam mana nak adding form, web, apps yang ada dalam add-on yang ada dalam PowerPoint dah hilang tadi. Okay, kita submit. Itu kita akan dapat cert lah. Saya dah terback pula tadi terback tadi. Back. Dia patah balik. Okay, bila kita submit nanti kita akan dapat sertifikat. Tajuk sertifikat dia flip instruction with PowerPoint recorder. Okay, boleh? Ada yang dah dapat? Boleh jawab semula dekat sini, jawab dan dapat sertifikat ni. Okay, ada lagi soalan? Okay, jika ada soalan lagi. Okay, nampaknya tak ada soalan kepada penceramah. Okay, Puan Zain boleh display dia punya QR code untuk kehadiran. Okay. Nampak ni, boleh scan. Okay, ni penilaian penilaian dulu. Sekejap. Okay, dapat Okay. Dapat scan yang lain-lain. Okay, ni adalah link kehadiran Okay, boleh kita untuk kehadiran. Okay. Okay, semua dah isi kehadiran dengan penilaian khusus. Okay, sampai di sini saja untuk webinar pada pagi ini. Okay, jemput juga untuk join webinar pada petang ini pada pukul 2. Tajuk saya tak ingat apa pun Zain tajuk dia. Okay, petang ni tadi dekat slide. Sekejap.
Okay, visual collaborate with Prezi video in Microsoft Teams bersama dengan Puan Zain juga pada petang ini pada pukul 2 hingga 3 petang. Okay, jemput untuk adik pada petang ini. Okay, sekian saja pada hari ini. Puan Zain ada apa nak cakap? Tak ada. Tak ada. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Webinar pada pagi ni. Okay, terima kasih semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.